Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna alhamdulillah ila rasul min Allah wa basyiril mu'minin ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke Haji Jaya Raya Bahagia Mengabai Dunia. Salam Malaysia Madani. Berbahagia Musi Masjid Nurul Huda HFC Bait Abu. Berbahagia Musi JPKK Masjid Baru Ubah Haji Ismail bin Ahmad. Berbahagia Tuan Imam Ghazli bin Salam. Berbahagia Imam Farhan yang membawa solat tarawih tadi, solat tarawih. Dan juga yang berbahagia Ustaz Muhammad bin Wan Maslong daripada Jawatan Agama Melaka. Seterusnya Tuan-tuan haji, puan-puan haja, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik dan anak sekalian. Pertamanya kami mengucapkan setinggi syukur dari Ilahi kerana pada malam ini kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang majlis yang berkat sebelum bulan Ramadan. Dan juga kita terima kasih kepada Jawatan Agama Melaka kerana pada tahun ini telah mengembalikan program takar Ramadan. Jadi alhamdulillah banyak pada masa ini kita terpilih menjadi salah satu destinasi untuk mengadakan majlis takar Ramadan. Untuk tidak meninggalkan masa, saya menjemput Ustaz untuk meneruskan majlis takar Ramadan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilma warzuqni fahma. Yang dihormati pengurusi majlis iaitu Ustaz Faizan. 3 hari betul-betul saya bersama dengan Ustaz Faizan selaku pengelola bagi program Takarruf. Yang saya hormati Tuan Imam Bilal, pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bersama-sama meneruskan perjuangan kita, meneruskan hasrat kita, meneruskan orang kata saki-baki lagi yang ada. Sehari-sehari semakin kita nak menghampiri kepada penghujung Ramadan. Dulu kita duduk minta-minta dengan Allah Ta'ala untuk supaya kita ni diberi izin oleh Allah Ta'ala, kita ni berada dalam satu bulan yang cukup diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ulang-ulang dari di tempat-tempat yang lain juga dalam program Takarruf, kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala bila masuk bulan Rajab. Kita berdoa dan bermula kita berdoa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iaitu apa dia? Allahumma barik lana fi ma tak ingat pada makan dia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah berkatilah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya di dalam bulan Ramadan. Sedar tak sedar, Allah ingin menghajat kita. Allah ingin menghajat kita masuk habis bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban pula. Doa lagi, usaha lagi doa. Doa pula, ya Allah berkatilah bulan Sya'ban, sampaikanlah saya dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, izin Allah Ta'ala, Allah terima lagi doa kita. Nah,
Allah terima lagi doa kita. Alhamdulillah, kita semua ni diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibenarkan kita semua ni masuk dalam bulan yang cukup mulia, yang penuh dengan barakah, iaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Dan ada di antara sahabat-sahabat kita, koryah-koryah kita, doa juga sama macam kita, tetapi akhirnya dijemput hari bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua perjalanan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dan bila kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain tidak bukan kita kena sedar apakah matlamat Allah ni teruskan kehidupan kita dan mencipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan manusia dan jin. Kenapa hanya Allah mengistimewakan ayat ini kepada manusia dan jin sahaja? Kerana kedua-dua makhluk inilah yang akan ditentukan di antara tempat dia syurga ataupun neraka. Syurga pun ataupun neraka. Jin pun ada, jin Islam ada, jin kafir pun ada. Yang kita contohlah, pernah kita tidur di masjid kat depan, tengok nangkat sampai belakang. Itu jin Islam lah tu, nak solat tu. Kita nak tidur depan. Jadi kita pun manusia pun makhluk Allah Ta'ala pun manusia, ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Jadi kena tahu matlamat utama Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Bila sebut sahaja ibadah, skop ibadahnya adalah luas. Bukan hanya bertumpukan kepada solat sahaja. Antaranya apa dia lagi? Terbina ke Islam, bunya Islam ala khamsin. Syahadat an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqamati shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hadir bait wa istata'a ilaihi sabila. Terbina ke Islam, bunya Islam ala khamsin. Terbina ke Islam ini dengan 5 perkara. Yang pertama mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalan kita dilakukan bahawa dalam ibadah ini kita kena tengok betul-betul rukun Islam, yang itu 5 perkara. Sama juga kita titik beratkan kepada anak-anak muda, anak-anak padani. Ini risau padani. Kalau di sekolah, kalau tanya rukun Islam ada berapa? 5. Alhamdulillah. Yang pertama, percayaan kepada Tuhan. Sudah. Dia baca rukun negara pula. Dan macam mana? Kerana tidak diulang-ulang di rumah pun biasa kita tak sebut. Dan pada hari ini kita tengoklah di surau-surau kita, alhamdulillah, di masjid-masjid ada yang anak muda, alhamdulillah. Tapi kebanyakannya mereka umur gitu. Yang lain kat mana? Dekat umur tersadai. Mau lepas pernah pergi bazar Ramadan, habiskan makanan dan sebagainya. Satu Ramadan saja bersungguh kata semangat. Akhirnya semakin hari semakin kurang, akhirnya semakin hari semakin kurang. Kerana apa? Tak jelas dari sudut apa matlamat sebenar kita pengharapan nak masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan kita tak tahu apa yang kita nak buat. Tadi mula-mula terbina Islam dengan 5 perkara, iaitu asyhadu an la ilaha illallah. Perkara ini kena cerita kepada anak-anak muda dan sebagainya. Kerana apa? Mengenalkan Allah Ta'ala kepada mereka. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena kenal Allah Ta'ala. Kena kenal Allah melalui sifat. Tanya pula sifat Allah ada berapa pada anak-anak. Sebab itulah sehari-hari kena semok dari segi apa betulkah keimanan kita, ilmu apa pengetahuan yang sebenar kita ada. Bila sebut rukun Islam semua boleh sebut, tetapi dari sudut pengamalan, pemahaman yang sebenar-benarnya. Sebab dengan kita faham, dengan ilmu yang ada, dengan ilmu-ilmu yang kita lekatkan dalam diri kita, barulah kita buat amal ibadah dengan ilmu yang benar. Barulah kita bagi sebagai faham. Antara ada yang buat ibadah kerana semangat. Bila buat ibadah dalam keadaan semangat, ada kalanya datang sedikit ujian, jatuh semangat itu. Tetapi bila kita buat ibadah dengan faham, datanglah ujian macam mana sekalipun, tetap kita ni bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya dalam rukun Islam tadi juga mencerita antaranya benar, iaitu berkaitan dengan tempat yang kita duduk pada hari ini, iaitu dalam bulan Ramadan.
Biasanya kita masuk dalam bulan Ramadan, kita kena jelas bahawa apa matlamat sebenarnya kita berdoa pada Allah ni. Berdoa pada Allah, ya Allah, izinkan saya masuk dalam bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, doa apa sebenarnya? Kita tanya. Yang menjadi sia-sia kepada di antara manusia, bila minta pada Allah nak masuk izin dalam bulan Ramadan, bila masuk dalam bulan Ramadan, tak tahu nak buat apa-apa. Tak tahu nak buat apa-apa. Masuk bulan Ramadan, dia hitung pula dekat Syawal pula. Itu yang stres. Masuk satu Ramadan, tak pergi ke mall-mall, tak bunyi lagu raya bunyi tu. Allah Akbar. Tak ada cara memeriahkan Ramadan tu bagaimana keadaan. Sebab apa? Tak faham dengan jelas apa yang nak kita kejar dalam bulan Ramadan. Di mana yang kita dengar-dengar dah daripada ceramah sebelum di tempat-tempat macam mana tu. Dan bila masuk dalam bulan Ramadan, firman Allah Ta'ala yang biasa mendahului kepada ayat-ayat yang seterusnya pergi itu adalah benar. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu yang terakhir sekali. La'allakum tattaqun, itu matlamat yang perlu kita ada. Apa dia? Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti mana orang yang dahulu berpuasa. Kerana apa? La'allakum tattaqun. Tujuan kita nak berpuasa ni adalah tujuan apa? Kemuncak dia kita nak menjadi sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak menghasilkan takwa, takut sehanya-hanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan kita melihat apakah kelebihan-kelebihan yang terdapat bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Allah katanya berkat bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Bahkan direhatkan sekejap. Apa kata aktiviti-aktiviti yang berlaku di alam barzah. Tujuan apa? Nak beri izin kepada roh-roh kembali kepada tempat tinggal masing-masing. Mari ni roh-roh pergi ke rumah ziarah kita. Cuma kita tak nampak dah. Nampak lari. Cakap tu rindunya ke arwah yang alih mari lari. Tak datang tengok apa? Apa yang dibuat oleh keluarga-keluarga. Tak kena hidupkan keluarga, kena hidupkan suasana dalam rumah kita dengan perkara-perkara yang perlu kita penuhi dalam bulan Ramadan. Roh-roh datang ke dalam keluarga kita menikmati suasana keindahan Ramadan, tetapi tak sama macam kita menikmati satu, yang kedua mengamalkan pula apa yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi itu antara lagi apa lagi? Seluruh amal ibadah kita akan digandakan pahalanya. Kita bersedekahnya, orang yang bagi makan kepada orang puasa, bagi makan kepada orang berbuka puasa, dapat pahala ganjaran seperti mana orang itu berpuasa. Bangsa kali. Bagi masuklah, masak. Lagi apa lagi? Ada disediakan pula satu malam yang dipanggil sebagai malam Lailatul Qadar. Yang berkejar-kejar malam-malam. Ada pandangan ulama kata apa dia? Malam gaji. Ada kata awal, ada kata hujung. Senang-senang kita macam mana? Terus bersemangat kita buat dah amal ibadah. Nak bagi Lailatul Qadar atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting kita sebagai hamba usaha sehabis-habis mungkin. Bangun tengah-tengah malam, bila jaga baru balik pada terawih, rehat sekejap, baru pula tengah-tengah malam bertahajud kita. Bulan Ramadan ni istimewanya setiap ibadah kita rasa ringan. Betul tak? Maknanya sebab seluruh anggota nafsu semua kita dilemahkan. Kunci dalam tempat yang paling besar sekali berkumpul nafsu di bahagian mana? Di bahagian mulut. Sebab itulah bila datang Ramadan, kita puasa, seluruh anggota badan kita direhatkan, maka mudah kita nak melakukan ibadah. Bangun tengah-tengah malam, nak bangun sahur. Sebelum bangun sahur boleh kita bangun tahajud sekejap. Alirkan air mata kita. Sebab itulah ni dipanggil satu program yang diatur oleh Jabatan Agama Islam Melaka, iaitu program Taqarrub. Taqarrub ni bermaksud apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Antaranya mana ni dalam bulan Ramadan ni?
Kita dekat, cari jalan bagaimana kita nak dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Kalau sebelum-sebelum ni, bulan-bulan yang sebelum-sebelum ni, agak susah kita nak bangun untuk berqiyamul lail, untuk bangun supaya tahajud, supaya taubat. Tetapi bila bulan Ramadan, berkat bulan Ramadan, sebelum sahur kita boleh bangun sembahyang taubat. Tak bolehlah masak berbila-bila. Sahur dimakan pun tengok makanan, masaklah ayam makan tekankan kita mudah. Tapi tak lalu makan sekadar untuk menghilangkan lapar dan dahaga di siang hari. Kita sebelum nak buat perkara tersebut, kita bangun solat tahajud, menangis, solat taubat, menangis, alihkan air mata kita. Air mata kita ni yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, sebenarnya banyak kita alirkan kepada perkara yang sia-sia. Menangis kepada Allah Ta'ala dalam kali, mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya banyak melakukan dosa padamu, ya Allah. Solat saya tinggal, saya lambat-lambatkan solat. Menangis hari mata kita, tengok kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah dalam kitab yang disediakan oleh pihak Jabatan Agama Islam, dia sediakan berbagai perkara-perkara yang mana boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa? Melakukan dosa. Bila kita melakukan dosa, kita tidak lain tidak bukan dengan Allah. Buat dosa terbagi pada dua. Dosa kepada Allah, kita buat dosa dengan makhluk. Dosa kepada Allah dengan cara mengampun dengan taubatan nasuha. Taubat sehabis-habisnya. Nangilah nangis. Patutlah baru tengah malam untuk bertaubat. Tak ada orang taubat lepas maghrib. Lepas maghrib nangis tak jadi. Drama macam-macam baru dibikin tu. Taubat dengan Allah Ta'ala kita sembahyang menangis. Tetapi dosa dengan makhluk, ini kena. Bulan Ramadan, seluruh anggota badan kita penat, mulut kita terjaga. Kalau bulan-bulan sebelum ni, kita berbuat orang. Benda yang paling best sekali atas bukti ni adalah bercerita tentang orang. Sedap. Tapi kalau orang bercerita tentang kita, sebab itulah, ya, buat dosa dengan makhluk cukup susah. Apabila kita bercakap dengan orang, buat dosa dengan orang, cara nak hapus dia macam mana? Kita bertemu dengan orang tersebut. Susah. Saya berubah hal kamu pun ni susah nak mengaku ni. Taklah sekali tak apalah, ya Allah, minta-mintalah ampunlah dosa saya. Gitu je lah. Ya, betul-betul. Maksudlah bila jaga ibadah kita, dosa kita ni kita kena kurangkan dalam bulan Ramadan. Banyakkan dengan apa? Dengan kita mengikut apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bulan Ramadan ni juga satu bulan yang mulia. Kerana apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Diturunkan Al-Quran, maka dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran. Buku Al-Quran baca. Penuhi dengan matlamat kita. Sekurang-kurangnya sehari 4 helai. Tak apa tu. Kerana apa? Sebelum-sebelum ni kita kurang sentuh Al-Quran. Sebab kita ni terlalu apa dia? Bila masuk dalam bulan Ramadan, saya berpesan selalu apa dia? Jangan kita menjadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan. Dalam bulan Ramadan macam-macam kita buat. Baca Qurannya, solat baru. Solat tu alhamdulillah fardu pergi. Tarawih bekerja-kerja. Tetapi saya bila masuk hari 1 Syawal, kita tinggalkan segala apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Itu dipanggil sebagai hamba Ramadan. Sedangkan bila kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita tidak ada hamba Allah Ta'ala. Bila hamba Allah Ta'ala, jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan bertarbiyah. Tarbiyah tujuan apa? Nak naikkan semangat itu. Masuk 1 Syawal, teruskan itu. 1 Syawal jangan puasa lagi lah. 2 Syawal, mula-mula puasa 6 dan sebagainya. Itu sudah kita pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran, kena dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kerana apa? Nak dapatkan hujan linnas. Nak dapatkan petunjuk dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran lah menceritakan perkara-perkara yang boleh bagi semangat kepada kita. Antaranya apa? Ayat berkaitan dengan inna a'tayna kal kautsar, contoh. Berkaitan dengan telaga Kautsar yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar. Siapa yang beruntung dipilih oleh Allah dapat minum air telaga
selama mana perbicaraan yang akan berlangsung di padang mahsyar. Nah, dengan syarat macam mana? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa dia? Takut solat dan berkorbanlah itu. Solat itu penting. Sebab itulah kita muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus kita bersemangat dalam kita nak menyelesaikan tanggungjawab dan juga peluang yang ruang yang Allah berikan kepada kita. Kita ni antara insan-insan yang bertuah, dah melepasi beberapa masa dah itu. Sebelum ni kita menghadapi suasana COVID, betul tak? COVID-19. Sehari kita tengok ada sahabat kita meninggal dunia. Berdebar dah kita. Bunyi bersih pun lari. Takut. Bunyi batuk risau. COVID. Takut apa? Tengok sahabat-sahabat kita ada yang naik ambulans. Dan hantar. Meninggal dunia. Dikebumikan tanpa diikut oleh wali-wali dan sebagainya. Hitung dah hari kita sehari. Saya dulu bertugas di Sabah. 8 tahun. Sempat menghadapi suasana COVID di Sabah. Nak balik tak boleh. Tengok boleh sembahyang tarawih, duduk di rumah, sembahyang gaya duduk di rumah. Baca doa tu dengan isteri, dengan anak, menangis. Sebab apa? Rindu suasana Ramadan. Duduk di dalam, tengok di Facebook bila masjid tutup, marah. Apa ni? Zalim. Masjid tutup. Tapi bila peluang Allah bagi kita diberi hidup oleh Allah Ta'ala, sampai hari ini masjid buka pintu, habis dari pintu buka habis. Tak datang juga. Ini masalah kita. Itu jadi kita tengok apa yang kita nak sebenarnya. Sebab itulah kita kena jadi, kita bersyukur kita di antara insan-insan yang diberi ruang lagi oleh Allah Ta'ala untuk terus kita laksanakan ibadah kita sebelum apa? Dan kita tak tahu adakah ini Ramadan kita yang terakhir. Kita tak tahu. Kalau saya tanya pada malam ni, siapa boleh jamin tahun depan dia ada lagi? Ada? Tak boleh. Termasuk diri saya sendiri. Tak tahu lagi panjang usia umur kita. Kerana apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap perkara-perkara yang bernyawa pasti akan menunggu kematian. Jadi harga inilah peluang yang Allah berikan kepada kita. Terutama lagi Allah bagi hidup. Yang kedua, Allah bagi kita langkah masuk di dalam satu bulan yang penuh dengan barakah, iaitu bulan Ramadan. Berhabis-habisan kita buatlah ibadah, kita anggap seperti mana ini adalah ibadah aku yang terakhir. Supaya sebelum kita nak persembahkan amalan kita. Kalau hari ini kita tanya balik rumah kita nak tidur, kita tengok kita renung kembali. Kalau dah pada malam ini aku akan diangkat nyawa ni, kita ni menghadapi kematian. Bila kita tidur, roh kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Roh kita akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Izin Allah Ta'ala, roh itu kembali kepada jasad kita. Tapi kalau bukan izin Allah Ta'ala, akhirnya kita dijemput bertemu dengan Allah Ta'ala. Mas bersediakah kita nak bawa amalan yang kita ada pada hari ini nak bertemu dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala. Dia ada barzah. Persinggahan sebelum nak pergi kepada mahsyar, kita akan berada di alam barzah. Alam barzah, isteri sayang macam mana pun, suami sayang macam mana pun, anak-anak sayang macam mana pun, harta banyak macam mana sekalipun, pangkat tinggi macam mana sekalipun, bila berada di alam barzah, tak ada siapa pun yang boleh tolong. Tak ada siapa yang boleh tolong. Suami berjanji pada isteri ni, ayang saya sayang ayang, dunia akhirat kita ni hidup sehidup semati. Bila mati ada minta kata imam, tak ada bahasa saya sekali. Tak ada. Duduk nanti depan suami, abang pergi dulu. Abang buka mata, yang jom sekali. Abang pergi dulu dah. Tu. Anak-anak kita sayang. Anak-anak kita sayang. Tak ada ikut kita bersama-sama lagu. Lama sekali 7 langkah kita berlalu. Orang berlalu keluar daripada tempat pengebumian. Bermulalah proses kita bertemu dengan dua makhluk Allah Ta'ala, iaitu mana? Malaikat muka dan nakir. Tanya tentang berkaitan dengan Maha Muka, siapa Tuhan kamu? Atas dunia boleh senang kita jawab, tetapi bila di malam barzah bergantung kepada amalan kita. Kita bertuhankan betul-betul kepada Allah Ta'ala atas dunia.
Hati kita ni betul ke semata-mata takut hanya kepada Allah Ta'ala? Nah, sebab tu yang betul muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ini adalah perkara yang cukup-cukup menjadi satu yang dibikinkan sentiasa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suka ziarah kubur. Nabi suka ziarah kubur. Bukan bazar Ramadan tu, mall-mall tu. Nabi sentiasa berziarah kubur kerana apa? Memberi peringatan kepada ku kesana. Itulah siapa yang Nabi sebut apa? Yang sentiasa orang yang paling suci atas dunia ni apa? Orang yang sentiasa ingat kepada kematian. Yang dipanggil sebagai bijaksana. Bijaksana ni bawa bijaksana. Bijak buat aturan di atas dunia supaya membawa bekal ke akhirat sana. Nah, kerana apa? Ad-dunya mazlamul akhirah. Dunia ni adalah jambatan kita nak menuju ke akhirat. Nah, dunia ni buatlah kerja habis-habisan gitu. Buatlah kerja habis-habisan. Nah, apa solatlah, carilah amal ibadah, bersedekah lah. Nah, apa lagi? Buat baik dengan orang, buat baiklah dengan orang. Nah, kerana apa? Kerana bekalan amalan inilah yang akan digunakan pakai bila kita berada di akhirat nanti. Nah, jadi muslim-muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga sedikit peringatanlah daripada saya pada malam ini untuk diri saya sendiri dan juga muslim-muslimah, ibu-ibu, ayah-ayah, teruskan kita bersemangat dalam kita melaksanakan ibadah yang diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Yang solat fardu, yang wajib tetap wajib, dan solat tarawih yang sunat tetap sunat. Nah, yang sunat kita kejar terlampau-lampau, akhirnya kita tinggal yang wajib tak boleh juga. Nah, yang wajib, solat wajib fardu kita buat habis-habisan kita. Nah, solat tarawih buat. Sebab apa ni yang ada solat tarawih di bulan Ramadan kan? Nak berpimpin buat satu Syawal nanti di masjid di buat tarawih juga. Kita ingat betul-betul. Jadi kita kena sedar bahawa habis-habisanlah kita buat ibadah, solat tarawih yang kita buat, solat fardu yang kita buat. Nak biar semangat, kita datang ke masjid bersama-sama. Sebab apa? Inilah perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat ibadah dalam keadaan kita berada dalam solat bersama dengan sahabat-sahabat, teman-teman kita, kawan-kawan kita yang ada di masjid, kita rasa semangat. Buat ibadah seorang-seorang ni bukan semangat dia. Kalau kita main tarawih ramai-ramai walaupun puasa bergegar, betul-betul. Tapi sahabat kita kata, jom, semangat. Allah suka kita ni buat ibadah dalam keadaan solat berjemaah. Kerana apa? Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanun marsus. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala amat-amat suka orang yang berpegang dalam keadaan saf. Ini disebut dalam ayat ini, tafsiran yang menceritakan bahawa bila kita berada dalam saf ni, dalam berjemaah, ini adalah satu perkara yang cukup disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu saja peringatan daripada saya mohon maaf kalau ada sedikit tersalah bahasa, tersilap kata. Yang penting sama-samalah kita menjadi peringatan lebih-lebih lagi dalam kita menantikan saat kita semua ni akan dihadirkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dipermudahkan urusan-urusan kita di alam barzakh nanti. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesihatan terus-menerus kepada kita semua dalam kita nak terus melaksanakan ibadah sehingga penghujung bulan Ramadan nanti, dan akhirnya kita semua ni insya-Allah yang ada pada malam ini dan juga keluarga-keluarga kita akan mendapat ganjaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala, iaitu puasa yang mana amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala, disediakan satu syurga khusus yang dinamakan syurga Ar-Rayyan, khusus kepada orang yang bila puasa dengan amalan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Muhammad yang sekarang ini bertugas di sekolah menengah kekuatan standar. Mezinya bertugas di sekolah menengah kekuatan Nyaras. Alhamdulillah, kita berkongsian pada malam ini. Semoga apa yang dapat lainnya kata Pak Rahman dan juga kita semua dan sampai kepada guru kita
sahabat kita dan rekan-rekan yang semuanya dari mereka. Saja dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.